pada 11 Oktober, pihak Polis Melaka telah menerima satu laporan polis daripada pegawai pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka berkaitan kereta rasmi yang diserahkan kepada salah satu esko yang meletakkan jawatan belum lagi dipulangkan, di mana Kerajaan Negeri Melaka telah mengeluarkan arahan untuk menyerahkan semula aset-aset esko yang terlibat pada 5 Oktober. Ekoran daripada laporan polis ini, pihak polis telah memulakan siasatan di bawah Seksyen 403 Kanun Kejaksaan, iaitu curang menggunakan harta. Apabila saja kita memulakan siasatan, langkah kita yang pertama, kita perlu meminta arahan menjalankan penyiasatan daripada Pendakwa Raya Negeri. Dan setelah kita memperolehi arahan menjalankan siasatan itu, kita memulakan proses siasatan dengan merakamkan sekurang-kurangnya 5 saksi di peringkat awal. So, daripada rakaman 5 saksi di peringkat awal ini, kita dapati terdapat keberangkalian berlakunya kecurangan tidak memulakan aset kerjaan ini oleh salah satu esko yang terlibat. Oleh itu, pada 12 Oktober, pihak polis telah meminta waran geledah di mahkamah supaya proses pengambilan kereta ini tidak dipertikaikan oleh mana-mana pihak berdasarkan pada peruntukan undang-undang. Setelah kita memperolehi waran geledah daripada mahkamah, search warrant, pihak polis telah menjalankan risikan, dan hasil daripada risikan dan pemantauan, kita dapati kereta yang tidak dipulangkan itu tadi telah diletakkan di aras 3 Parkland Resident. Daripada situ, semasa pihak polis sampai di tempat kejadian, kita dapati kereta tersebut dalam keadaan berkunci. Dan kita mohon kepada salah satu esko yang tidak memulangkan kereta tadi supaya datang menyerahkan balik kunci dan apa-apa juga aset kerjaan yang ada pada kereta tersebut lah. Tetapi esko itu tidak datang, yang datang hanya pemandu, dan pemandu dia telah menyerahkan kunci kereta tersebut kepada pihak polis. Jadi kita akan panggil beberapa saksi lagi, termasuk esko yang telah meletakkan jawatan tadi, yang enggan menyerahkan aset kerjaan tadi untuk diambil keterangan bagi melengkapkan siasatan. Kes ini sebagaimana saya sebutkan tadi, kita siasat di bawah Seksyen 403 yang boleh membawa hukuman penjara tak lebih daripada 6 bulan, denda ataupun kedua-duanya sekali. Di sini saya ingin mengingatkan sekali lagi bahawa dalam apa juga keadaan, kita perlu merujuk kepada peraturan dan undang-undang yang sedia ada supaya ketenteraman dan keselamatan itu akan berjalan. Dan pada hari ini, pihak polis secara rasmi dengan menggunakan peruntukan undang-undang juga di bawah Seksyen 413 Kanun Prosedur Jenayah, kita akan menyerahkan kembali aset kerjaan negeri ini kepada pihak yang sepatutnya lah, iaitu Kerajaan Negeri Melaka. Dia turut dekat sana ke macam mana? Kita dalam siasatan, maklumat awal yang kita dapati, which is initial information yang kita dapati, bahawa lot parking itu merupakan rumah yang disewa oleh esko berkenaan. Dia sewa rumah dekat situ, dan lot parking adalah lot parking rumah yang disewa. That one only initial investigation lah. Jadi diserahkan secara damai, ada Dia diserahkan secara harmoni. Tiada berlaku sebarang insiden apa semua. Tetapi penyerahan itu dibuat oleh pemandu dia yang serahkan pada pihak polis. Masa kejadian, YB tu tinggal kat mana? Dia tak ada di tempat kejadian pada masa itu.
Apa sebab yang diberi, kenapa dia ingkar untuk menyerahkan kereta? Yang tu kita akan membuat siasatan lanjut. Kita akan panggil esko yang berkenaan untuk kita buat siasatan lanjut bagi mendapat keadilan dalam kes ni. Dalam siasatan ni kita akan dapat justice dan juga keadilan fair untuk ke semua pihak. Jadi tak ada reman ataupun bila kes Belum. catatan baru Belum. Kita baru nak mulakan siasatan. Untuk 5 orang yang telah dirakam percakapan tu tak termasuk yang ekspor pembinaan kan? Belum. Belum rakam lagi. Catatan awal yang kita buat tu untuk mendapati adakah keberkalian, probability berlakunya kecurangan menggunakan harta kerajaan, probability. Apabila kita dapati terdapat keberkalian tu, baru kita minta dia punya warrant beredar dan untuk proses siasatan seterusnya. Mungkin bila akan panggil ekspor dan juga Datuk kepada rakam percakapan? Dalam masa terdekat, dalam masa amat terdekat lah, sebab arahan untuk menjalankan siasatan pun kita dah dapat daripada DPP lah, model tu sedia. So sebagaimana saya bagi tahu tadi, tujuan saya buat secara media ni adalah untuk membetulkan kekeliruan itu saja. Dan yang kedua adalah nak menekankan bahawa tindakan polis semua mengikut peraturan dan undang-undang. Dan pihak polis tidak terpengaruh dekat mana-mana pihak.